anak. Yang orang muda tapi lembek, hati lemah, fikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selilik. Siang malam telefon buat konten, tak ada kerja, tak ada kerja. Orang macam ni esok musuh datang, tak payah serang lah, tutup wifi, mati gini. Belum mati, tak ada internet je esok. Jangan main. Baik, tak apalah, kita sentiasa nasihat. Kita mula pun bukanlah seronok sangat. Tapi kita selalu mengajak orang muda-muda, tanjak kerih baguslah. Betul. Tapi jangan lupa daftar untuk kita nak bantu negara. Allah. Bersiaran dari Markas 2 Division Camp Tun Razak mengingatkan saya tentang alam persekolahan. Saya rasa anda pun ada pengalaman yang sama. Waktu sekolah dulu, bila cikgu tanya, apa cita-cita awak, Amin? Saya pun dengan semangat. Saya nak jadi tentera, cikgu. Saya ingat saya seorang je yang jawab soalan tu. Rupanya hampir satu kelas jawab soalan yang sama dengan jawapan yang sama, iaitu semua nak jadi tentera, nak jadi polis. Sebab apa? Nak jaga negara. Itulah, walaupun kanak-kanak lagi, walaupun umur setahun jagung, kita dah tahu dah tentang tugas, tanggungjawab dan pengorbanan yang akan dilalui oleh seorang tentera. Dan mengikut Islam, sesungguhnya tentera itu mempunyai kedudukan yang dekat dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dikupas panjang dalam Dera Pertiwi menerusi Forum Perdana Ehwal Islam yang akan dikendalikan bersama rakan saya Ustaz Hariri. Dipersilakan Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam program ilmu kesukaan ramai, semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Bersama dengan penganjur kami iaitu Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Kebanggaan Umat Islam. Bersama dengan Tentera Darat Malaysia membawakan program ilmu ini bersempena menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan Negara dan Hari Tentera Darat ke-89. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Amin yang telah membuka tirai rancangan pada malam ini. Awak depa duk buat ramai atas Hanjung. Ni dia saya nak habaq mai. Kami bersiaran dari negeri Nana Tanjung. Markas Division 2 Infanteri Bayan Lepah Pulau Pinang. Sebuah infanteri ataupun division daripada salah satu daripada 5 division yang membawa satu mesej ketenteraan yang sangat hebat. Sentiasa cemerlang penggempur halilintar. Umpama sang helang tinggi di angkasa raya, tajam pandangan menjambar musuh sepantas halilintar. Apa khabar semuanya? Saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Zamrus bin Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat dan Isteri. Terima kasih. Turut saya alu-alukan Lieutenant General Datuk Seri Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Panglima Tentera Darat dan Isteri. Turut saya alukan Lieutenant General Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Medan Barat Tentera Darat. Turut saya alukan Lieutenant General Datuk Marzuki bin Muhammad, Panglima Medan Timur Tentera Darat dan Isteri. Turut saya alukan Major General Datuk Haji Muhammad Huzaimi bin Sabri, Panglima 2 Division selaku penganjur Forum Perdana Ehwal Islam malam ini. Tidak dilupakan kepada Tuan Guru kami, Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Turut saya alukan Encik Zamri bin Muhammad, Pengarah Perbankan Pengguna Bank Islam Malaysia dan Isteri selaku penganjur bersama pada malam ini. Alhamdulillah, tidak dilupakan kepada para penonton yang setia menonton kami sama ada di TV1 maupun live Facebook JAKIM maupun live streaming di rtmclick.gov.my. Mengekalkan formasi panel. Tahun lalu, forum sempena menyemarakkan Hari Kebangsaan Negara pada 30 September 2021. Panelnya saya perkenalkan di hujung sana, Lieutenant Colonel Ustaz Muhammad Jihadi Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lepas saya difahamkan Ustaz pakai baju nombor 2. Malam ni baju nombor berapa ni orang panggilnya? Malam ni namanya baju nombor 5. Baju nombor 5. Nombor 5. Ada berapa jenis baju? Oh, kita ada banyak baju. Banyak ada baju. 10 baju. Masya-Allah. Tapi kekal segak Ustaz. Terima kasih. Baik. Bergandingan dengan Ustaz Jihadi pada malam ini,
Saya fikir tokoh pendakwah yang tidak asing lagi. Saya perkenalkan yang berbahagia Dato' Ustaz Badli Shah Alauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panel 1 Angkatan Tentera, ini ada kaitan dengan tentera ke? Saya bila ada Tan Sri PTD ni segan sikit. Tapi Alhamdulillah Askar Wataniah Regimen 512 First Battalion Padang Midin, InsyaAllah. Masya Allah. InsyaAllah. Bukan calang-calang. InsyaAllah. Saya tak ada jugalah regimen tu, tapi pernah tengok orang kawat okey lah tu. Baik, Alhamdulillah, kita akan mulakan perbincangan kita pada malam ini di atas tajuk Derap Pertiwi. Jom kita mulakan. Saya nak ajukan soalan pertama kepada Ustaz Jihadilah. Baik, kalau kita tengok hari ini forum kita bersempena dengan Hari Tentera Darat Malaysia. Dan kalau kita kaitkan, Tentera Darat ini penuh dengan latihan disiplin, semangat juang, berkorban apa saja demi pertiwi. Namun selepas daripada kemerdekaan ini, pasca kemerdekaan, apa pentingnya Tentera Darat ini kepada mengekalkan kemerdekaan maupun kedaulatan negara kita sendiri? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sahabat saya Ustaz Hariri selaku moderator forum pada malam ini. Yang saya muliakan rakan panel pada malam ini, yang bahagia Datuk Ustaz Badli Shah, yang bahagia Panglima Tentera Darat dan isteri, Timbalan Panglima Tentera Darat dan isteri, dhaif-dhaif kehormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat. Tidak dilupakan juga kepada sidang penonton. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berbalik kepada persoalan dari sudut penugasan, ini memang suatu yang tidak dapat dinafikan, bahawa kalau di sana terdapat perangan, apatah lagi kalau kita melihat kepada peperangan sebelum kemerdekaan, sememangnya watak angkatan tentera ini, terutama tentera darat, memang selalu dibayangi oleh masyarakat. Tetapi apabila negara kita sudah mencapai kemerdekaan, maka bermulalah bisikan-bisikan apa tentera buat setelah kita tidak berperang. Dan sememangnya kalau disebut peperangan itu, orang nampak bila kita perang, orang nampak yang berperang itu ialah tentera, bukan orang awam. Tetapi bila tidak berperang, itu yang jadi masalah yang orang tak nampak, Ustaz. Jadi oleh kerana itu, dalam nak fokuskan kepada soalan ini, saya suka mengambil tonggak yang telah disuarakan oleh yang bahagian Panglima Tentera Darat dalam Perintah Hulung, yang agak kena dan mengenai dari sudut penugasan Tentera Darat itu semasa aman. Tonggak keempat iaitu berhubung dengan pengukuhan pembangunan pertahanan. Di dalam tonggak ini telah disasarkan beberapa perkara yang perlu dilaksanakan oleh Tentera Darat sendiri untuk memperkasakan komitmen Tentera Darat. Di antaranya ialah operasi dan latihan. Dan operasi dan latihan ini ialah dua perkara yang tidak ada titik noktahnya. Lagi mana hayat dikandung badan, lagi mana nafas kita ni bergelora dengan gempurwira, lagi mana berpegang kita dengan taat setia, gagah perkasa, selagi itulah kita akan terlibat dengan operasi-operasi, terutamanya operasi di perbatasan negara, di hutan-hutan belantara maupun perbatasan yang merupakan lautan. Jadi ini tugas yang merupakan tugas utama sekarang ini. Dan di samping itu, latihan juga ialah satu perkara yang tidak dapat dianaktirikan. Kerana latihan ini adalah suatu benda, satu perkara, satu aset untuk memastikan andai kata perjuangan peperangan itu diperlukan, maka kita sudah bersedia. Dan ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat 60, yang bahagia Tan Sri selalu sebut ayat ini kepada kami warga tentera darat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Sesungguhnya persiapkanlah diri kamu, siap-siagalah kekuatan kamu dari sudut latihan dan seumpamanya. Yang mana siap siaga ini pertamanya min quwwah, yang keduanya min ribatil khair. Jadi melunaskan min quwwah inilah yang kita saksikan bahawa latihan-latihan sering diadakan untuk personal batang tubuh tentera darat itu sendiri. Dari segi membina kekuatan mentalnya, kekuatan fizikalnya, dan juga kekuatan spiritualnya, membina spiritual combat power. Begitulah juga kalau kita melihat peranan-peranan yang lain yang dimainkan. Sebagai contoh, tonggak yang kelima berkenaan dengan peningkatan hubungan tentera darat dan awam. Ini suatu benda yang tidak dapat dinafikan. Sekarang kita ada program CIMIC,
civil military cooperation, kerjasama tentera dan awam. Tentera darat membawa aset-asetnya masuk ke kampung-kampung untuk menceritakan ataupun untuk perkhidmatan keagamaan, perkhidmatan kesihatan dan seumpamanya. Dan ada juga MOOTW, military operation other than war, membantu kerajaan ketika mana kita ditimpa dengan musibah, kita bantu dalam menguruskan pengurusan banjir, kita buat jambatan dan seumpamanya. Jadi inilah peranan-peranan yang kita mainkan ataupun tentera darat mainkan semasa aman, yang mudah-mudahan ini sedikit sebanyak akan mendedahkan kita kepada tugas dan peranan kita semasa aman dan memberi kefahaman kepada masyarakat berkenaan tugas kita. Baik. Terima kasih Ustaz. Operasi, latihan dan membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Sebab itu saya ingat waktu kita berhadapan dengan COVID, inilah barisan harapan yang untuk membantu negara kita berperang dengan musuh yang kita tak nampak ini. Baik, saya nak pergi kepada Datuk Mat. Ya. Ketika mana saya mentelaah, mengkaji dan mencari bahan untuk menyediakan soalan bagi forum ini, saya terjumpa kepada satu kajian sarjana yang bertajuk Elemen Pertahanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Dasar Pertahanan Negara Malaysia. Bila saya tengok siapa pengkaji ni, tengok-tengok Badlishah Alauddin. Wah, saya kata Datuk Bad punya kajian sarjana ini berkaitan dengan pertahanan negara. Tapi malam ni bukan nak buat Viva kali kedua lah. Cukup. Cuma nak tanyalah, apa dapatan yang Datuk Ustaz jumpa di antara elemen pertahanan Nabi dengan dasar pertahanan negara? Ataupun sebaliknya, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Lieutenant Colonel Tuan Haji Muhammad Jihadi bin Haji Ahmad. Seterusnya para penonton tak kira di mana berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, dan khusus untuk warga penggempur Halilintar yang menjadi tetamu kita pada malam ini. Kalau kita nak membandingkan antara cara Nabi SAW mengurus ketenteraan, sangat tidak jauh daripada apa yang sedang diamalkan oleh tanah air kita berdasarkan dasar pertahanan negara. Tapi ini terlalu akademik. Cuma dia bertitik tolak daripada permulaan mesti bermula dengan jihad. Sebab itu kita melihat anggota tentera sekarang ini, alhamdulillah, seruan dan juga pahaman mereka terhadap jihad begitu baik. Dan itu asas pertama kalau nak dikirakan pengurusan ketenteraan Islam. Seperti yang kita maklum, jihad ini tuan-tuan disebut dalam Quran 42 kali. Dan di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Muwatta Imam Malik, dalam Sunan Abu Daud, disebutkan dalam Bulughul Maram Ibn Hajar Al-Asqalani dan banyak kitab-kitab yang lain. Juga diuraikan oleh Imam Muslim, dicantumkan dalam bab jihad wasyar. Begitu juga Imam Bukhari khususkan satu bab yang memuatkan kisah peperangan-peperangan Nabi yang disebut sebagai bab maghazi. Imam An-Nawawi misalnya dia susun 67 hadis keutamaan jihad dalam kitab Riyadhus Salihin. Artinya jihad ini benda besar. Sebab itu sampai satu peringkat Nabi pernah beri amaran, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang seumur hidup tak ada niat pun nak berjihad, ataupun dia tidak berusaha pun untuk berjihad, maka orang ini akan mati dalam keadaan munafik, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu pentingnya persoalan jihad ini. Dan alhamdulillah elemen yang pertama ini ada pada anggota kita. Alhamdulillah. Mereka bukan menyertai pasukan tentera ini hanya sebab nak dapat pencen, nak dapat kemudahan perubatan, hospital pun tidak. Ada jihad itu sangat mustahak. Sebab itulah sahabat pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa amal ibadah yang kalau kami buat setaraf dengan jihad? Sebab tak ramai orang boleh pergi jihad. Jadi sahabat tanya, apa amalan ya Rasul kalau kami buat? Qiyamul lail ke, khatam Quran ke, pergi haji ke, yang boleh sama dengan jihad? Apa jawab Nabi? Ma ya'dilul jihad fisabilillah. Takkan ada apa-apa amalan pun dalam dunia yang boleh challenge jihad. Sahabat tak puas hati lagi. Takkan tak ada ya Rasul? Nabi ulang lagi, ma ya'dilul jihad fisabilillah.
Sampai 3 kali Nabi tekankan, takkan ada satu amalan menyamai jihad fisabilillah. Sahabat kata, macam mana pula jadi macam tu? Kata Nabi, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyamin syahrin wa qiyami. Orang yang pergi berjihad sepanjang operasinya itu, sepanjang tempoh operasi, seolah-olah pahalanya dia semayang malam tanpa henti. Allahu Akbar. Kita semayang malam berhenti-berhenti. Orang jihad tak pernah berhenti pahalanya. Dengan syarat kenalah semayang 5 waktu. Kalau tak semayang 5 waktu, tak ada lah pahala semayang malamnya. Kemudian dia wasyami syahrin wa qiyami. Pahalanya sama macam dia puasa sebulan direct. Kita puasa Muharram ni kejarlah hari putih, kejarlah 13, kejarlah Asyura, Tasu'ah. Orang yang keluar berjihad, jaga sepadan, jaga operasi, Masya Allah, dia punya pahala macam puasa sepanjang bulan. Wa ilmata fihi ujri alaihi amal ladzi kana ya'mal. Dan kalau dia mati, dia akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda. Wa ujri alaihi rizqu, dan anak cucu yang ditinggalkan rezekinya dijamin oleh Allah. Allahu Akbar. Itu anggota kalau meninggal, insya-Allah anak-anaknya akan terbela. Wa aminal fattan, dan kata Nabi, orang berjihad kalau mati, mereka selamat daripada sesaan kubur. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab itu kepada tuan-tuan anggota sekalian, kena bangga kerana berada pada kedudukan ini. Yang dicemburui oleh para sahabat kerana mereka tak boleh nak ada jihad setiap masa. Tapi tuan-tuan sekalian, sentiasa boleh berjihad, alhamdulillah. Apatah lagi panel kita malam ni pun, Lieutenant Colonel Muhammad Jihadi lagi lah, hari-hari jihad ni, masya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Semangat saya dengar satu demi satu hadis yang Datuk bacakan tadi. Kalaulah saya jadi panel Viva, lulus tanpa sebarang pembetulan. Masya-Allah, masya-Allah. Tambah. Aspek ketenteraan ditekankan oleh Nabi. Bahkan dalam peristiwa hijrah, pengorbanan keluarga sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan negara Islam Madinah. Bagaimana cerita Ustaz Amin tentang sokongan keluarga kepada kumpulan ataupun warga besar Tentera Darat Malaysia? Ustaz Amin, apa cerita? Silakan. Itulah Ustaz Aridi, kita kat sini ni seronok ni. Alhamdulillah bila sebut tentang Darat Pertiwi yang dikaitkan dengan pengorbanan tentera darat ini, Allahu Akbar. Saya teringat hadis Nabi. Nabi sebut ada 2 mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Dan yang kedua, mata yang berjaga malam kerana jihad di atas jalan Allah. Begitu besar pengorbanan tentera darat kita yang terpaksa selama 24 jam berjaga untuk operasi dan pelbagai urusan dan tugas. Dan begitulah ceritanya bersama dengan saya, Major Syamira Amira. Ada ceritanya yang saya nak sampaikan, nak tanya ni. Bagaimana agaknya, sukar tak apabila suami dan isteri duduk dalam barisan hadapan negara ni? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Ustaz, cabaran yang paling sukar yang saya perlu lalui ialah kekangan dan limitasi masa untuk saya menguruskan anak dan keluarga tanpa suami di sisi. Kerana suami saya sering ke operasi dan komitmen tentera adalah 24 jam dan tidak mengira masa. Walaupun begitu, saya terpaksa menguruskan semua segala-galanya sendiri tanpa suami. Itu adalah cabaran bagi saya lah. Tapi saya bersyukur Ustaz, organisasi tentera ni dia mengutamakan kebajikan tentera dan keluarga. Alhamdulillah. Dan seperti mana kita tahu, sebagai seorang tentera, kita kena kental. Tak boleh koyak. Macam mana tu? Betul ke tu? Tu memang betul Ustaz. Bak kata pepatah, di belakang seorang tentera berdirinya seorang wanita yang sangat kuat. So wanita-wanita, isteri-isteri di dalam dewan ini, inilah yang wanita yang saya cakap yang sangat kuat. Semua kena kental kerana ketika ketiadaan suami, isterilah yang melakukan segala-galanya. Dialah ayah, dialah ibu, dialah segala-galanya untuk keluarga tu. Itulah Ustaz. Mungkin berat nak kita ungkapkan, tapi begitulah perasaan seorang ibu, seorang wanita yang dalam masa yang sama mengurus keluarga, mengurus juga pertahanan negara. Betul Ustaz. Meja. Dan apa istimewanya apabila suami dan isteri berada sebagai seorang barisan hadapan? Bagi saya Ustaz, keistimewaannya adalah di dalam pembentukan kepribadian diri saya dan suami. Bila dua-dua berada dalam bidang yang sama, kami diajar untuk menjadi seorang yang tabah,
seorang yang cekal, berdikari, berkeyakinan tinggi dan berdisiplin tinggi. Selain itu, yang paling penting bagi saya ialah faham memahami antara satu sama lain. Saya faham tugas dia faham tugas saya faham tanggungjawab dia faham tanggungjawab saya. Selain itu Ustaz, dalam tentera ni ada organisasi bakat Ustaz, iaitu Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera, di mana dia mengutamakan kebajikan keluarga tentera itu, di mana isteri tentera apabila ketiadaan suami, isteri-isteri ini berganding bahu, saling bantu-membantu jika ada apa-apa keperluan semasa suami tiada. Baik, terima kasih Major Syamirah. Ceritanya, pengorbanannya sudah tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan seluruh generasi dan anak-anak tentera ini akan mewarisi kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua ibu bapanya. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Bank Islam Malaysia Berhad, sebuah bank perbankan Islam terbaik di Malaysia, 39 tahun telah membantu umat Islam keluar daripada riba, dan anda boleh menyumbang di dalam Sadaqah House untuk kita menyemarakkan lagi agenda kebajikan yang dibawa oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Bersama dengan Tentera Darat Malaysia menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan Malaysia pada malam ini. InsyaAllah kita masih lagi berbincang di atas tajuk Derap Pertiwi, dan saya nak kembali semula kepada perbincangan kita pada malam ini kepada Ustaz Jihadi terlebih dahulu. Bila kita sebut tentang ketenteraan, kepahlawanan, di dalam Islam kita tidak boleh berpisah menyebut tentang pahlawan Islam. Satu sosok yang disebut sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang menghunus, diberikan gelaran kepada Khalid Al-Walid kerana sepanjang kariernya di dalam ketenteraan menyertai lebih 50 peperangan tidak pernah tewas. Ini kehebatan Khalid Al-Walid. Dan dikhabarkan pula di dalam sirah membuka Iraq dan Syam dalam tempoh 1 tahun saja. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton kita, apa kelebihan sebenarnya yang ada kepada Khalid ni, Ustaz? Terima kasih Sehari lagi sekali. Saidina ataupun Panglima Khalid Al-Walid memang di dalam lipatan sejarah adalah di antara 3 pahlawan Islam yang sangat ulung, iaitu Salahuddin Al-Ayubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini di antara pahlawan-pahlawan yang hebat. Dan Khalid Al-Walid dia sempat hidup di 3 zaman. Zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi sejarah perjalanan Sayyidina Khalid Al-Walid ini memang sangat hebat. Sebab itu kalau dapat kita rungkaikan kembali kenapa dapat gelaran Saifullah Al-Maslul ini, setelah pulang daripada perang Mu'tah, satu perang yang sangat hebat, iaitu peperangan yang berlaku tentera Islam menentang tentera Rom. Dan berlaku pula itu di zaman sudah pengakhiran hujung Nabi SAW dah. Nabi dah nak wafat, Nabi tak hadir, Nabi tak pergi, tak turut sama dalam peperangan itu. Nabi mengutuskan 3 orang panglima perang yang kita semua tahu dalam lipatan sejarah, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah Rawahah, yang mana ketiga-tiga ni telah bertumpas dalam perjuangan nak menunjukkan bahawa peperangan Mu'tah itu adalah satu perang yang sangat sengit kerana bilangan tentera-tentera Rom terlalu ramai. Lebih kurang 400,000 melawan tentera Islam yang hanya dipimpin hanya dalam 4,000 sahaja. Pada masa itulah Sayyidina Khalid Al-Walid ni telah mengambil tampuk pemerintahan panglima perang, dan dengan taktik dan juga dengan teknik yang hebat, Khalid Al-Walid boleh mengundurkan tentera Islam daripada medan perang tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Ini adalah satu yang sangat dipandang tinggilah pengetahuannya tentang strategi, tentang peperangan, yang kalau boleh saya kongsikan, dia punya strategi itu dia menggemparkan musuh Islam yang pada masa itu yang berada di FIBA, di barisan pertahanan itu, dengan memecahkan kelompok-kelompok kecil tentera Islam ini yang jumlahnya sedikit. Kemudian pada malam hari dipasangnya lampu, dan pada siang hari dihentak-hentakkan kaki kuda menunjukkan debu yang sangat tebal, dan ini menyebabkan tentera musuh merasa sangat kagum dan sangat heran, dan mereka mengundurkan diri. Akhirnya Sayyidina Khalid Al-Walid dapat membawa pulang tenteranya ke Madinah tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Jadi kalau kita melihat sejarah inilah dengan apa yang dimiliki oleh panglima-panglima Islam yang lain, dapat disimpulkan bahawa Allah Ta'ala memberi kemenangan
kepada mereka kerana keakraban mereka, kekuatan mereka, hubungan yang mereka bina dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan yang sangat baik. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. Mereka ini adalah fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka adalah kuda-kuda perang pada siang hari dan mereka adalah pencinta-pencinta Allah pada malam hari. Jadi untuk warga tentera darat, kita perlu bina kekuatan ini, kekuatan iman dan takwa sebagai satu kekuatan utama untuk memastikan kita dapat menuruti segala jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Panglima Islam Khalid Al-Walid. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, dengar Ustaz cerita tu pun kita akan rasa kehebatan dan ketangkasan yang ada kepada Saidina Khalid Al-Walid. Namun Datuk Bat, di sebalik ketokohan dan kehebatan Khalid Al-Walid, ada satu peristiwa di hujung ataupun kita kata di awal pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab telah melakukan satu keputusan yang besar, iaitu memecat Khalid Al-Walid dan melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai panglima yang baru. Soalan saya, kenapa Khalifah Umar pecat Khalid Al-Walid? Yang kedua, apa reaksi balas Khalid Al-Walid? Baik, terima kasih muslimin muslimat sekalian. Kenapakah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memecat Khalid Al-Walid? Sebab Khalid Al-Walid ketika itu seperti yang panel dah sebut tadi, dia ni dah sampai satu peringkat the best military commander in human history. Dia dah jadi terlampau legend. Hebat sangat dah ketika itu. Sampai dia punya pengikut-pengikutnya pun dah memuji-muji, memuliakannya. Mana dia pergi orang sambut dengan teriakan, hidup Khalid, hidup Khalid, hidup general, hidup panglima, hidup pedang Allah. Maka kalau sekarang ni siap ada banner, ada mural, lukis, dia dah terlalu diagungkan. Dan dia memang layak, dia tidak minta. Dia memang layak untuk dapat penghormatan begitu. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid di makam dia di Syria sekarang, ditulis di makam dia terlibat 50 peperangan. Ada ahli sejarah kata lebih pada 50. Tapi ada 14 peperangan yang paling diingati. 4 perang di Semenanjung Arab, 5 perang dengan Sasanid di Iraq, 5 peperangan di Byzantine di Syria. Dia pernah kalahkan 240,000 tentera Rom dengan hanya kekuatan 46,000 orang. Badan dia ketika dia meninggal, orang mandikan jenazahnya, ada 100 parut. Punya banyak. Dia ni memang seorang ahli perang betul. Dulu masa saya buat kajian ketenteraan, dia ni antara yang mencipta satu teknik dia panggil Al-Mubarizun. Mubarizun ni adalah strategi dalam mana-mana peperangan kita bunuh jeneral dulu. Apa-apa cari kepala dia dulu. Dan di tangan Khalid Al-Walid 24 jeneral musuh mati tangan kosong saja, tak payah pakai senjata. Dia tempur tanpa senjata, 24 orang dia mati, dia boleh bunuh. Memang dia terlampau hebat. Maka ketika Umar Al-Khattab tengok dia ni dah terlalu dah, agak kalau zaman sekarang ni orang dah terlampau memuja dia sangat, akhirnya dia dipecat. Khalid Al-Walid dipanggil. Khalid Al-Walid tanya, "Tuan, kenapa saya dipecat?" "Saja." Umar dia kata, "Aku saja nak percaya ikut aku. Aku nak pecat je." Apakah reaksi Khalid Al-Walid? Dia boleh ucap terima kasih je. "Terima kasih Tuan bagi saya amanah merasa tanggungjawab ini." Tak ada masalah. Dan dialah satu-satunya jeneral dalam dunia yang dipecat sebab tak buat apa-apa kesalahan ataupun tak pernah apa-apa kekalahan. Biasa dipecat sebab perang kalah, beli barang hilang, contohlah, itu akan dipecat. Tak ada kesalahan apa. Dia tak ada kesalahan, dia relax. Apa sebab? 2 sebab. Pertama, dia jiwa besar. Ketika pengikut dia cocok dia, Tuan cakap satu ayat saja, anak buah semua akan bangun. Dia kata, "Apa sah aku nak suruh kau orang lawan? Aku berperang bukan kerana Omar. Aku berperang kerana Tuhan Omar." Allah. Ini jiwa dia besar. Dia peduli apa? Yang kedua, dia sangat menghormati bos. Ini tuan-tuan kena ada perangai ni. Khalid Al-Walid ada 100 parut tu, hormat bos. Tuan-tuan, 1 parut pun tak ada, tak kerti nak hormat bos, tak boleh. Khalid Al-Walid, dia tahu yang pecat dia bukan calon-calon orang. Ini Umar Al-Khattab. Sampai Nabi pernah sebut, "Laukana ba'di nabiyyun lakana Umar Al-Khattab." Kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orangnya. Dia tahu Nabi hormat kepada Umar Al-Khattab. Umar ni tuan-tuan, Nabi pernah sebut, "Qad kana yakun fil umami qablakum muhaddatsun, fa in yakum fi ummati wahidun minhum, fa innal Umar Al-Khattab minhum." Di kalangan umat terdahulu ada orang Allah bagi firasat tepat.
Dan kalau ada umat aku yang firasatnya tepat, Omar lah orangnya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Khalid Al-Walid, ketika bos dia kata, kamu ditamatkan perkhidmatan, beres boh. Beres boh. Dia tak ada masalah. Jadi semangat ni kena ada pada kita. Beres boh. Wallahu a'lam. Beres boh. Beres boh. Allahu akbar. Tu nak sebut beres tu ketor dulu. Tapi saya ingat kerana itulah Kementerian Pertahanan namakan masjid di Mindef atas nama Masjid Khalid Al-Walid. Masya Allah. Masya Allah. Ini satu tokoh, sosok yang sangat hebat untuk kita contohi. Tinggi kepakarannya, tinggi juga akhlaknya. Inilah yang menyebabkan tawanan perang orang bukan Islam tertarik dengan akhlak pahlawan Islam. Ustaz Amin ada cerita di sebaliknya. Ustaz, kongsikanlah apa pun. Hari ini bila bercakap tentang saudara baru, saya ada kisah tentang Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni pernah jadi tawanan perang satu ketika dahulu, dan apa yang menarik, apabila dia berada dalam tawanan perang Islam, dia dijentik hidayah dan masuk dalam agama Islam. Disebabkan apa? Akhlak dan layanan baik yang diberikan oleh tentera-tentera Islam bersama dengan tawanan tentera perang. Dan itulah sedikit yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita hari ini, cukup istimewa, iaitu Corporal Nick Aiman. Apa khabar? Sihat ya? Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Okey, sebagai permulaannya Corporal, kita nak tahu sebelum ni Corporal berasal daripada mana dan apa agaknya mula-mula pandangan sekali berkaitan dengan agama Islam. Terima kasih Ustaz. Saya Corporal Muhammad Nick Aiman bin Abdullah, asal dari Kuching, Sarawak Ustaz. Pandangan saya terhadap Islam itu adalah amat indah bagi saya Ustaz. Dalam erti kata, saya amat bersyukur dapat memeluk Islam Ustaz. Alhamdulillah. Dan macam mana ketenteraan ni boleh melorongkan Corporal untuk mengucap 2 kalimah syahadah? Mesti ada cerita dia tu. Semasa saya mula-mula mengenali Islam, saya amat tertarik dengan tingkah laku dan akhlak kawan-kawan saya yang beragama Islam. Itu yang mendorong saya ke arah untuk mengucap 2 kalimah syahadah Ustaz. Baik. Dan bila ikut kelas agama tu, mesti ada pengalaman ataupun kisah-kisah menarik bila Corporal masuk dalam kelas agama yang disediakan oleh tentera itu sendiri. Mungkin boleh ceritakan pada kita semua. Ini saya melalui pengalaman saya yang Islam, saya amat bersyukur dapat memeluk agama Islam. Meskipun saya berlainan agama bersama-sama kawan saya, mereka banyak membantu saya Ustaz. Dan ramai jugalah ustaz-ustaz yang memberi dorongan untuk saya mempelajari agama-agama dan ilmu dalam agama Islam Ustaz. Alhamdulillah. Apapun kelas tu menarik dan memberikan banyak kebaikan pada kita semua. Okeylah, kepada anda semua, saya memang cukup tabik hormat kepada Kor Agama Angkatan Tentera ataupun Kagat yang selama ini menyebarluaskan dakwah dan juga sayap syiar Islam kepada seluruh warga Angkatan Tentera. Dan insya-Allah, kalau anda nak tahu, saya pun baru tahu ni, setiap daripada anggota tentera beragama Islam, mereka perlu mengikuti kelas agama sebanyak ataupun selama 857 jam selama setahun. Dan kalau nak naik pangkat, kena lalui ujian agama. Jadi insya-Allah begitu hebat dan moga-moga terus berkekalan dan meningkatkan jati diri iman seorang tentera. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam Forum Perdana Wal Islam yang membicarakan tentang Dera Pertiwi yang ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Sekali lagi, untuk anda semua, saya di sini merasa bangga sebab di sebelah saya seorang wanita gagah, perwira lah kita katakan, kerana antara wanita yang turut serta dalam misi pengaman, dan insya-Allah ada kisah dan cerita yang nak diberikan kepada anda semua. Inilah dia, Sarjan Nur Armira. Apa khabar Sarjan? Alhamdulillah. Okeylah, sebagai permulaannya mungkin Sarjan boleh ceritalah permulaan macam mana boleh pergi ke misi pengaman PBB tu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sarjan Nur Amirah binti Muhammad Asri. Saya merupakan staf agama dari pasukan Batalion 165 Risik Tentera Darat, dan saya juga adalah salah seorang di kem Lampangan Terbang Sungai Petani Kedah. Pada mulanya saya
saya telah berkhidmat di dalam Tentera Darat Malaysia ni selama 14 tahun. Dan saya telah menyertai misi pengaman di Lubnan iaitu Malbat 850-6 pada tahun 2019 selama setahun. Yang mendorong saya untuk pergi ke misi ni pertama sekali ialah berkat doa ibu bapa saya, suami, ahli keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tak putus-putus mendoakan sepanjang saya berada di sana. Dan mereka ni jugalah yang banyak memberi kata-kata semangat dan sokongan pada saya. Selebihnya, saya hanya berdoa, usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda semua, Tentera Darat Malaysia antara pasukan yang paling ramai menghantar pasukan wanita ataupun tentera wanita ke misi pengaman. Alhamdulillah, syabas kita ucapkan. Dan mungkin nak tahu juga kekentalan jiwa nak pergi bertugas di negara orang, tempat orang. Mungkin ada ceritanya. Okey. Saya menyahut misi dan visi Kor Agama Angkatan Tentera untuk menjadi seorang da'i askari. Selain itu juga saya merasa bangga dengan saya dapat pergi ke sana. Saya membolehkan diri saya ni sebagai seorang wanita banyak membantu saya ke arah lebih pengalaman yang baru, di negara orang. Betul, alhamdulillah. Pengalaman itulah memberikan kekuatan pada kita. Dan mungkin Sarjan boleh sampaikan nasihat kepada kita semua tentang keamanan untuk kita menghargai setiap daripada kebaikan yang kita ada hari ini. Pengalaman saya di sana, saya dapat melihat jauh lebih susah keadaan mereka di sana dari segi keselamatan, ekonomi dan cara hidup mereka. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersyukur kerana kita mempunyai barisan pentadbir yang terbaik dan kedua, kita mempunyai barisan frontliner yang kukuh. Dengan sebab dua elemen ini, kita sebagai rakyat Malaysia merasai keamanan dan hidup dalam keadaan selesa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakap pun dah macam panel dah tu. Kan? Alhamdulillah. Dan kita ucapkan tahniah atas jasa bakti yang dicurahkan khususnya kepada tentera wanita kita. Kalau zaman Rasulullah dulu ada Khawlah Al-Azwar. Dan hari ini kita ada ramai pasukan-pasukan wanita yang mempunyai jati diri untuk menyebarluaskan dakwah dan memperkuatkan pertahanan negara. Betul tak, Ustaz Aridi, kenyataan saya tadi? Betul, saya setuju sangat, Samin. Tapi saya perhati, Samin, cantik-cantik tentera darat wanita kita. Kacau. Kacau. Gurau saja. Ustaz Jadi senyum lebih. Kagat. Tapi Ustaz Jadi betul lah. Tak kira lelaki atau perempuan, sama-sama kena pertahankan negara. Cabaran baru, generasi baru ni. Saya hari itu Ustaz Jadi ceramah pada pelajar-pelajar sekolah rendah. Saya tanya cita-cita apa? Zaman saya sekolah askar lah. Tapi sekarang nak jadi apa? YouTuber. Cita-cita baru ni. Macam mana tentera nak bagi supaya semua masyarakat mereka tahu dan sayang bagaimana nak pertahankan keamanan negara. Macam mana nak sampaikan ni, Ustaz? Baik, itulah peredaran masa dan peredaran zaman. Generasi yang kelima sekarang ni sudah terlalu jauh dah dengan rentetan perjuangan yang kebanyakan yang menghiasi di sekolah-sekolah pendidikan sekarang ni adalah generasi yang hidup selepas daripada merdeka, pasca merdeka. Jadi sebab itulah saranan kepada masyarakat kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi pengiktirafan terhadap para pejuang ini. Dalam surah An-Nisa ayat 95 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan para pejuang ini yang berjuang dengan jiwa mereka dan juga harta benda mereka. Jika nak dibandingkan dengan yang tidak berjuang, akan satu kedudukan. Allah Ta'ala akan menyempurnakan segala kebaikan dan Allah Ta'ala memuliakan para pejuang. Nak dibandingkan dengan bukan pejuang, akan ajran azima, suatu balasan yang sangat besar. Jadi masyarakat sepatutnya seia sekata dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghargai akan sebuah perjuangan. Itulah sebenarnya yang kita nak
Jadi bukan mudah untuk nak jalankan ataupun nak lebarkan penghargaan ini. Semua peringkat masyarakat perlu memainkan peranan. Kalaulah ada di antara masyarakat kita golongan yang usianya masih panjang, yang sempat melihat perjuangan, yang sempat berada di dalam arus kemerdekaan ataupun sempat melihat perjuangan tentera ketika melentang komunis dan sebagainya, maka kisahkanlah kisah ini kepada generasi-generasi baru, kerana mereka ini sedang mencari-cari dan kadang-kadang mereka tidak tahu erti perjuangan yang sebenarnya. Dan untuk generasi-generasi baru ini, ingat bahawa kita berdiri pada hari ini, kita menyudut udara nyaman ini, keamanan yang kita tempa ini adalah datangnya bukan mudah. Datangnya di atas timbunan tulang belulang para pejuang yang bukan saja mengalirkan peluh dan keringat di tubuh badan, tetapi darah yang menjadi saksi perjuangan. Maka kita perlulah bersatu, kita perlulah mengkaji dan melihat. Peganglah kata-kata hukama bagaimana mencintai sebuah negara itu. Hubbul watan wajtihadu ala hurriyati. Lahirkan rasa cinta kepada negara dan bersungguh-sungguh mempertahankannya. Dan benda ini tak akan datang mudah, tuan-tuan, melainkan kita kena belai dan pupuk didik generasi kita supaya mereka sentiasa sedar erti kemerdekaan, erti perjuangan dan seumpamanya. Begitulah juga dalam tempoh ataupun dalam suasana sekarang, masyarakat sekarang ini, dalam generasi yang kelima ini, generasi yang sudah jauh daripada kemerdekaan ini, kita kena bina kesatuan yang hebat. Kita sebuah keluarga Malaysia, sebuah keluarga yang besar. Bina jaring kesatuan. Jangan biarkan musuh mencari barikkan kesatuan kita. Jangan biarkan musuh memecah belahkan persatuan kita. Walau di mana sekalipun kita, baik tentera dengan tugasnya, di mana-mana sekalipun masyarakat, di kampung mana sekalipun, kita ingat bahawa musuh sentiasa mencari jalan untuk memusnahkan keamanan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sayangilah ianya sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Beritahulah kepada generasi-generasi di bawah ini akan sejarah perjuangan. Dendangkanlah kisah-kisah perjuangan sebagaimana yang didendangkan dalam filem-filem dan seumpamanya. Ini adalah satu langkah yang sangat baik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya nilai sebuah keamanan itu dapat kita hirup dan dapat kita dapat masuk di dalam jiwa kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesatuan itu yang sebenarnya ni kita al-hifzu 'alal wihdah, dalam berusaha menjaga kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bulat air kerana pembentungnya, bulat masyarakat dan negara kerana muafakatnya. Biar kita berdiri bersama tinggi, biar kita duduk sama rendah. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Seikat bak sirih, serumpun bak serai, seciap bak ayam, sedencing bak besi, jalan sedondon seiring seayun. Biar derap sang pertiwi, gagah perwira, gagah setia, gempur wira ini akan terus berkobar di dada pertiwi, dan semoga derap ini akan turut kedengaran di lantai syurga Allah yang kekal abadi. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Kerisku menyilau, akulah digelar mat kilau. Macam skrip lah Ustaz punya apa ni, ending tadi. Oh, Dia kata keluar keris lagi tu. baik, tapi bila kita sebut bab filem-filem ni, saya nak bawa soalan ni kepada Datuk Bat lah. Sekarang ni semangat rakyat Malaysia cinta kepada negara, nak jadi pahlawan memang memuncak. Sejak berjayanya filem Mat Kilau menjadi filem box office tertinggi tempatan dan antarabangsa, cecah 90 juta kutipan dalam tempoh sebulan tayangan, mengalahkan Avengers Endgames. Oh, hebat. Semua sekarang ni kalau nak jawab telefon pun Datuk Bat, gitu cara nak jawab telefon. Semangat. Tapi nak mengekalkan semangat ni macam mana Datuk? Silakan. Muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah, pertama sudah ada kesedaran di kalangan anak muda untuk sayang kepada bangsa, tanah air dan agama. Dah bertanjak, berkerih ke hulu kilir, itu perkembangan yang bagus. Tapi ingat apa kata Mat Kilau di penghujung filem? Orang Melayu tidak kekal mulia dengan adat semata-mata. Itu ingat. Itu ingat pesan dia itu. Salah satu kata dia adalah, ini panel sebut, cinta kepada negara, cinta kepada tanah air. Sebab itu kepada orang muda-muda, bagus, kita tak kata tak bagus, dah mula sayang budaya, tapi jangan lupa sayang pada negara. Kena ada kesanggupan untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah air kita ini dari sebarang ancaman dan gangguan. Mesti sanggup.
Apa sebab? Kita tak boleh kata, tak payahlah ustaz, itu kan kerja askar. Dia bukan askar ni. Tuan-tuan, Angkatan Tentera Malaysia, bukan kita cerita army saja. Angkatan Tentera Malaysia nak jaga 32.7 juta penduduk Malaysia. Orang bukan warga negara saja ada 2.4 juta. Kawasan kita seluas 329,847 km persegi, termasuk kawasan ZEE, Zon Ekonomi Eksklusif, 598,450 km persegi. Tak termasuk perairan wilayah kita seluas 148,307 km persegi. Tak termasuk 878 pulau, 510 entiti geografi luar pesisir, batuan, terumbu, pematang, tompok dan alur. Bukan nak jaga Pulau Pinang saja, banyak lagi pulau lain yang kita nak jaga ini. 2 div. Dia berapa? Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, bawah dia. Bukan ramai dengan adik-beradik dia. 6, 8, 30 hari ni satu beranak satu lagi, wallahualam apa namanya. Jadi benda ini takkan mampu dipikul oleh satu kumpulan saja. Sebab itu kita nak mengajak seluruh rakyat Malaysia, kita kena bersama. Sebab itu kalau dalam dasar pertahanan negara kita, itu yang saya sebut, kita dengan dasar pertahanan Nabi sama. Sebab kita guna kaedah yang Nabi ajar, ad-difa' al-amami, pertahanan hadapan. Dan juga kita guna ta'wil ku'aduwi. Dalam bahasa dasar pertahanan dipanggil deterrence, cegah rintang. Iaitu kita guna satu kaedah yang Nabi ajar, ad-difa' kulli. Dalam istilah ketenteraan dipanggil hanruh. Hanruh ni pertahanan menyeluruh. Di Indonesia dipanggil Shinhasta, sistem pertahanan semesta. Kalau di Singapura, Filipina panggil total defense. Sebab yang itulah kita rasa lega pada hari ini. Alhamdulillah pasukan simpanan sukarela Angkatan Tentera semakin mendapat tempat di kalangan anak muda. Kita menyeru anak-anak muda masuklah Regimen Askar Wataniah. Tentera Darat ada, TLDM ada, Air Force pun ada. Ustaz Ariri pun kita ajak 512, jangan lupa daftar 505. Banyak ada kita boleh daftar. Kita perlukan 43,000 lagi askar simpanan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan kita juga sekarang ada ROTU, Reserve Officer Training Unit atau PALAPES kita panggil kalau di universiti. Alhamdulillah pegawai-pegawai muda. Kita ada perkhidmatan sukarela, pertahanan awam, rela. Rela saja ada 1.1 juta anggota. 30% bawah umur 30 tahun. Sebab itu bila melihat kepada ini kita syukur. Cuma yang kita risau, yang lembik-lembik ini kita tak nak. Yang orang muda tapi lembik, hati lemah, fikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik. Siang malam telefon buat konten, tak ada kerja. Orang macam ni esok musuh datang, tak payah serang lah, tutup wifi, mati gini. Belum mati, tak ada internet je esok. Jangan main. Baik, tak apalah, kita sentiasa nasihat. Kita muda pun bukanlah seronok sangat. Tapi kita selalu mengajak orang muda-muda, tanjak kerih baguslah. Betul. Tapi jangan lupa daftar untuk kita nak bantu negara. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Malam ni semua fikir apa yang perlu kita sumbang dan kita daftar diri kita supaya kita jadi sebahagian orang yang mempertahankan negara kita. Nampak semua dah semangat. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Jadi ayuh sama-sama kita pertahankan keamanan dan kekuatan kita ini. Jangan berpecah belah, terus bersatu padu. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat yang keempat, Allah Ta'ala mencintai mereka yang berperang di atas jalan Allah dalam keadaan barisan yang teratur seperti mana bangunan yang kukuh. Salam takzim daripada saya. Ayuh kita dengarkan pesanan akhir daripada moderator dan panel. Dipersilakan Ustaz Aridi. Masa amat mencemburui kita. Walau bagaimanapun, kesimpulan tetap kita perlukan sebagai pelan tindakan kita bersama. Mungkin mewakili panel, Datuk Ustaz Badli Shah boleh simpulkan tajuk kita derap pertiwi malam ini. Silakan. Muslimin muslimat sekalian. Ayuh, warga Tentera Darat Malaysia sekalian. Jadilah pendekar terbilang. Dada beriman, akal sempurna, janji diikat, sumpah pun dijaga. Jalankanlah bekerja, hati pun rela, memikul beban bermanislah muka. Negara kita bela, rakyat kita pelihara, bekerjalah keras sehabis daya. Tentera darat, tentera berdaulat, mengambil berat keselamatan rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata, tentera dan rakyat berpisah tiada. Subur merendang pohon kelapa, rumpun selasih tumbuh melata. Tentera dan rakyat berpisah tiada, jadi pedoman sepanjang usia. Duhai warga gagah setia, engkaulah perwira negara yang wajib melindungi pertiwi kita. Engkau jugalah pahlawan bangsa
yang berjasa menolong sesama. Teruslah berkibar megah dan gagah. Tentera Darat Malaysia, kebanggaan kami. Selamat ulang tahun ke-89. Gempur-gempur wira, maju-maju mara. Ayo kita beli syurga dengan darah-darah kita. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Satu kesimpulan yang sangat padu untuk kita hayati. Mudah-mudahan ia mengalir juga kepada seluruh penonton kami seluruh negara insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Ustaz Badli Shah dan juga Ustaz Jihadi di atas perkongsian pada malam ini. Tidak dilupakan kepada yang berbagai Tan Sri dan juga datuk-datuk tetamu kehormat pada malam ini. Paling kami memberi penghargaan kepada Bank Islam Malaysia Berhad, penaja forum perdana pada malam ini. Tanpa Bank Islam, mana mungkin siaran pada malam ini dapat dijalankan dengan kerjasama Tentera Darat Malaysia, JAKIM dan juga RTM. Kesimpulan yang dapat saya buat pada malam ini. Di dalam Islam, kita berbicara tentang Khalid Al-Walid. Di hujung akhir hayatnya, dia menuturkan satu tinta emas. Aku telah berjuang lebih daripada 100 peperangan. Namun, aku tidak ada di dalam tubuh badanku kecuali bekas parut yang ada. Tetapi lihatlah hari ini, aku terbaring sakit di atas tempat tidurku. Maka jadikanlah mata ini jangan terpadam seperti mata orang yang penakut. Tetapi jadikanlah aku orang yang memegang panji kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat ulang tahun Hari Tentera Darat Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia. Kata-kata ini mengakhir pertemuan kita. Dirgahayu Tentera Darat Malaysia, gagah setia. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di Besut Terengganu. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.